Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yang berbahagia tuan-tuan dan puan-puan, jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sekarang ini berada di separuh akhir bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah akan beri kepada kita kesempatan untuk kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar insya-Allah, kerana kebiasaannya dan Nabi sendiri menyebut dalam hadis, sesiapa nak mencari malam Lailatul Qadar, maka carilah dia di separuh akhir bulan Ramadan insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita mendoakan kepada Allah supaya kita mendapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar yang disebut dia adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi itulah harapan kita dan itulah yang kita tuntut dan doakan kepada Allah. Kalau tak banyak kali pun dalam hidup kita jumpa sekali pun cukup. Dia hampir 80 tahun, 84 tahun, dekat 84 tahun apabila kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka ianya adalah lebih baik daripada lebih kurang 84 tahun lah umur kita. Jadi untuk itu saya hari ini, sebagaimana saya janjikan dulu, kita akan bagi kepada tuan-tuan perempuan, dan kita akan sama-sama baca hari ini di akhir bulan Ramadan ini doa Tuan Guru untuk kenali kita, yang saya ambil daripada buku ini. Buku ini buku yang ditulis oleh cucu dia, Abdullah Kari bin Haji Saleh. Dia tulis Pusaka Tuk Kenali. Dalam tu dia tulislah antaranya doa Tuk Nyang dia, Tuk Kenali itu, dan saya ambil dalam buku ni dan saya tulis bagi besar sikit untuk adik kakak semua dapat baca dan kita dapat mengamalkan dalam hidup kita insya-Allah. Dan kita akan baca pada pagi ini di akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada keberkatannya kepada kita. Jadi doa ni saya tulis di dalam ni kecil, nak baca pun tak boleh. Saya tulis dan saya photostat dengan kertas yang lebih dekat keras sikit. Kemudian saya laminate untuk dianya tidak rosak, boleh kita baca bila-bila masa pun. Jadi sekarang boleh ambil, cuma nak kena bayar lah pasal laminate tu. Satu harganya RM4 insya-Allah. Bayarlah. Saya buat ada 100.
Mai orang perempuan ambil sama. Allahu Akbar. Pegang seorang satu, mai kita baca dulu. Saya nak ajak bagi baca, bagi betul. Ada. Pegang seorang satu, mai kita baca dulu. Nah, kita baca. Dalam buku saya dia kecil, saya tulis lain, bagi besar sikit tulisan tu. Kita selang sebaris kita tulis bagi besar, serta kita bubuh baris bagi terang untuk kita nak baca. Boleh balik lepas semayang ke bila-bila boleh baca. Sebab itu kita eliminate supaya dia jangan kertas tu jangan rosak. Mudah-mudahan kita boleh baca di akhir Ramadan ini, dan bacalah selalu, mudah-mudahan kita boleh hafaz. Ambil cepat, kah nak baca dah. Kalau buat kertas kosong tu kita takut dia jadi online apa tu saya buat kertas yang tebal sikit, kemudian kita laminate untuk adik kakak semua boleh pegang, boleh baca dengan elok, insya-Allah. Orang perempuan cukup lah. Ada lagi Kak Ustaz Muhyiddin kalau tak ikut. Tak apalah duit tu, banyak-banyak tu tak apalah, saat ni tak apa. No. Kita baca dulu. Saya dah fikir juga kalau kita betul stek kertas putih biasa aja kot pegang lama-lama yang relai. Dah kita buat kertas tebal sikit, kita laminate terus. Dapat dah, pegang kita nak baca. Ustaz Muhyiddin belakang tu. Ada lagi Ustaz Muhyiddin? Tu depan nak lagi. Ambil 2-3 bagi balik kat mak mentua ke satu, pak mentua ke boleh juga.
Bagi mereka baca. Kita belajar sini balik ajak dia lah. Bagus menantu aku ni balik ajak doa untuk kenali kat aku. Dapat semua dah. Kita nak baca ni. Ikut saya lah, kita nak baca dah. Doa untuk kenali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minas sihhati wa minas sihhati dawamaha wa minas sihhati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minar rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadahu wa minal aishi arghadah wa minal umri as'adah wa minal umri as'adah wa minal ihsani atammah wa minal ihsani atammah wa minal fadli a'ammah wa minal fadli a'ammah wa minal lutfi anfa'ah wa minal lutfi anfa'ah. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minas sihhati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadah wa minal umri as'adah wa minal ihsani atammah wa minal fadli a'ammah wa minal lutfi anfa'ah. Alhamdulillah. Allahumma kullana wa la takun alaina. Allahumma kullana wa la takun alaina. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana. Allahumma akhtim bis sa'adati
آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل في رحمتك مصيرنا ومآلنا واجعل في رحمتك مصيرنا ومآلنا وصب سجال عفوك على ذنوبنا وصب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا واجعل التقوى زادنا. Sekali lagi saya baca. Allahumma kullana wa la takun alaina. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana wa haqqiq biz ziyadati amalana waqrun بالعافية غدونا وآصالنا واجعل في رحمتك مصيرنا ومآلنا وصب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وثبتنا على نهج الاستقامة وثبتنا على نهج الاستقامة على نهج الاستقامة على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار
وخفف عنا ثقل الأوزار. Sekali lagi. Waj'al التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيش الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن النيران برحمتك يا عزيز يا غفار يا رحيم يا ستار يا جبار يا الله إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Itu dia. Sekali lagi kita baca ikut. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minas sihhati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadah
wa minal umri as'ada wa minal ihsani atamma wa minal fadli a'amma wa minal lutfi anfa'a. Allahumma kullana wa la takun alaina. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana wa haqqiq biz ziyadati amalana waqrun bil afiyati ghuduwana wa asalana waj'al fi rahmatika masirana wa ma'alana wa subba sijala afwika ala dhunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'alit taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa alaika tawakkulana wa i'timadana wa sabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idhna fid dunya min mujibatin nadamati yawmal qiyamah wa khaffif 'anna siqalal awzar warzuqna 'aishal abrar wakfina wasrif 'anna syarral ashrar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa ashiratina min adzabil qabri wa minan niran birahmatika ya azizu ya ghaffar ya rahimu ya sattar ya jabbaru ya Allahu ya Allahu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, doa ini cukup cantik lah. Kerana dia dikarang dan dicipta oleh seorang wali Allah, seorang ulama yang tersyuhur. Semua dalam doa ini merangkumi semua. Minta kesihatan, minta keselamatan dunia, dan kita minta Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keselamatan, dan Allah Subhanahu wa taala akan tamatkan ajal kita dengan kebahagiaan mati dalam iman. Kita minta Allah ampunkan dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa adik-beradik kita, dan Allah jauhkan kita daripada azab kubur dan azab neraka. Semua merangkumi dah doa ni tuan-tuan. Sebab itu kita rasa kita cukup berasa kalau boleh
kita nak adik kakak kita semua hafaz doa ni, boleh minta bila-bila masa, apatah lagi ketika kita sedang berada di tanah suci Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Mintalah banyak doa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kebahagiaan dunia kita, kebahagiaan akhirat kita, kebahagiaan ibu bapa kita, kebahagiaan anak cucu kita di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi saya nak baca, perhati. Saya nak baca cepat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minas sihhati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal 'aishi arghadahu wa minal 'umri as'adah wa minal ihsani atammahu wa minal fadli a'ammah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana wa haqqiq biz ziyadati amalana waqrun bil afiyati ghuduwana wa asalana waj'al fi rahmatika masirana wa ma'alana wa subba sijala 'afwika 'ala dhunubina wa munna 'alaina bi islahi 'uyubina waj'al at-taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa 'alaika tawakkulana wa 'alaika tawakkulana wa i'timadana wa sabbitna 'ala nahjil istiqamah wa a'idna fid dunya min mujibatin nadamati yawmal qiyamah wa khaffif 'anna siqalal awzar warzuqna 'aishal abrar wakfina wasrif 'anna syarral ashrar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa 'ashiratina min 'adzabil qabri wa minan niran birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rahim ya sattar ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya harap doa ni selalu bawa. Mungkin setiap kali kita berkuliah kita akan baca dia dulu di awal-awal kuliah kita. Mudah-mudahan ada keberkatannya insya-Allah. Hadis kita hari ini hadis yang ke-33, kan? Itu ya. Kita masih lagi membicarakan tentang fadilat kelebihan mendirikan qiyamul lail. Alhamdulillah, waktu malam ditentukan khususnya oleh Allah kepada kita untuk kita beribadat. Alhamdulillah. Nah, bulan puasa ni kita banyakkan ibadat kita. Malam-malam kita semayang tarawih, qiyamul lail, qiyam Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Sesiapa yang melakukan ibadat semayang tarawih pada bulan puasa dalam keadaan ianya beriman, wahtisaban, dan mengharapkan penerimaan dan mengharapkan akan pemberian
Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, Allah akan ampun dosanya. Jadi jangan tinggal tarawih nah. Kita ada beberapa malam saja lagi, mungkin seminggu lagi kita nak boleh sembahyang tarawih. Jadi jangan tinggal. Hari ini kita akan baca hadis Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman ini seorang sahabat Nabi yang dikenali di kalangan para sahabat sebagai sahibu sirri Rasulullah. Sahabat yang banyak tahu rahsia-rahsia yang Nabi cerita kat dia. Banyak rahsia yang Nabi cerita kat dia. Sebab itu zaman Sayyidina Umar pun, kalau ada seorang mati, Sayyidina Umar perhati dulu, Huzaifah ni pergi semayang tak? Ziarah tak jenazah ni? Sebab dia ni banyak dia tahu. Orang ni orang beriman, orang ni tak beriman. Banyak dia tahu rahsia-rahsia Nabi. Sebab itu Sayyidina Umar tunggu dulu tengok. Kalau dia pergi, confirm dah ini orang beriman. Sayyidina Umar pun pergi. Ini Huzaifah ibnul Yaman. Sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita dalam hadis ni, satu hari dia ikut Nabi semayang qiyamul lail. Semayang tahajud lah. Nabi bangun tidur, Nabi semayang. Dia tengok Nabi duduk semayang, dia pergi ikut Nabi semayang. Dia ikut Nabi semayang. Dia berasa lagu tak mampu nak semayang di belakang Nabi sebab terlalu lama. Dia kata rakaat pertama saja Nabi baca Fatihah, kemudian Nabi baca suratul Baqarah. Suratul Baqarah ni ayat dia ada 286 ayat. 3 juz. Masuk juz ketiga. 286 ayat ni dia duduk belakang Nabi, Nabi duduk baca. Dia duduk ingat apabila sampai ayat 100 Nabi akan rokok lah. Sampai ayat 100 Nabi tak rokok lagi. Nabi teruskan lagi baca. Lepas tu dia diingat lagi habis surah Baqarah 286 ayat ni Nabi akan rokok. Tunggu sampai habis Baqarah, tak rokok lagi. Sambung pula Ali Imran. Allah, dia tak mampu dah. Apabila Nabi sambung lagi Ali Imran, dia ingat habis surah Ali Imran ni Nabi akan rokok lah. Surah Ali Imran ni ada 200 ayat. Tunggu sampai 200 ayat Ali Imran habis, tak rokok juga. Aduh. Nabi mula pula baca surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni Nabi baca sampai habis 176 ayat. Allah. Baru Nabi rokok. Surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, campur tiga-tiga surah ni ada 5 juzuk lebih. Makan masa lebih pada 3 jam baru rokok. Tuan-tuan boleh semayang 1 rakaat 3 jam. Terawih 20 rakaat berapa sejam lebih sikit pun lari balik dah, 8 balik dah.
Satu rakaat 3 jam, dekat 3 jam setengah baru rokok. Dah rokok pula tu, kata Huzaifah, bukan main lama pula rokok Nabi baca doa dalam rokok tu. Sujud pun lama. Allah. Lepas sembahyang dia kata, nak tobat kok dak, tapi tak ikut dah. Tak ikut dah. 3 surah ni duk ada 5 juz lebih. 5 juz suku. Tuan-tuan, kita baca Quran 1 juz 40 minit. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Baca lagu tu dia pakai baca secara tadwir tu 40 minit baru 1 juz. Ni Nabi baca 3 surah tu 5 juz lebih. Ada 200 minit. 200 minit saya kira ada 3 jam lebih. Lebih kurang 3 jam setengah. Baru Nabi rokok. Tuan-tuan, sebab Nabi dia buat ibadat penuh kesedaran, penuh dengan khusyuk, penuh dengan tawaduk. U'budullah ka'annaka tarah. Beribadatlah kamu di depan Allah macam kamu nampak Allah. Begitulah Nabi, tuan-tuan. Syuk punya pasal boleh buat lama, tuan-tuan. Semayang tu menjadi lazat kepada Nabi. Nabi kalau dia susah hati sikit, dia pergi semayang, lega. Ju'ilat qurratu aini fi salah, dijadikan aku berasa seronok, lega hatiku apabila aku dalam semayang. Sebab tu dia boleh berdiri sampai 3 jam satu rakaat. Orang lain tak mampu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nah. Ni cerita Huzaifah ibn al-Yaman dalam hadis ni. Mari kita baca. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح Al-Baqarah. Sallaitu, aku semayang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Semayang tahajud lah ni. Semayang malam. Faftataha, maka Nabi mula baca lepas Fatihah tu Al-Baqarah, surah Baqarah. Surah Baqarah ayatnya banyak mana? 286. Faqultu, baca. Faqultu yarka'u indal mi'ati summa madha. Faqultu yusalli biha fi rak'atin famadha. Faqultu yarka'u biha summa iftatahan nisaa faqara'aha. Faqultu, aku pun kata. Kata tu maksudnya ingat dalam hati, kata dalam hati. Yarka'u indal mi'ah, kami Nabi akan rokok apabila sampai ayat 100. Jadi ingatlah hati lagu itulah. Summa madha, kemudian Nabi teruskan bacaan dia, semayang dia.
Faqultu, aku kata dalam hati, dia ingat, yusalli biha fi raka'atin, Nabi akan semayang dengan satu surah ini, surah Baqarah ini dalam satu rakaat. Duk tunggu-tunggu habis surah Baqarah, famadha, Nabi teruskan lagi bacaan. Faqultu yarka'u biha, aku diingat lati Nabi akan rokok lah apabila habis surah Baqarah ni. Summa iftatahan nisa, kemudian Nabi mula baca pula suratul Nisa, ayatnya 176. Faqara'aha, Nabi baca. Allah. Sambung. Summa iftataha ala Imrana faqara'aha yaqra'u mutarattilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudhin ta'awwadha summa raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi summa qala sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu summa qama tawilan qariban mimma raka'a summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Allah. Summa iftataha, habis surah Nisa, Nabi mula pula baca surah Ali Imran. Allah. Faqara'aha, Nabi baca surah Ali Imran itu mutarattilan, baca secara tartil, bukan cepat dak. Tartil ni lambat sikit. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Baca lambat lagu tu, tartil. Wa idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha, apabila Nabi lalu baca tu ada satu ayat dalam tu ada tasbih, maka Nabi pun baca tasbih. Tu dia. Dia maknanya dia berinteraksi dengan ayat Quran tu. Ayat ada tasbih, Nabi tasbih. Wa idza marra bi su'alin, apabila ada ayat yang menceritakan tentang doa dan permintaan, Nabi minta. Ayat cerita orang-orang dalam syurga minta supaya Allah berikan kepada mereka nikmat yang berpanjangan dalam syurga. Nabi terus minta. Lalu ayat tasbih, Nabi tasbih. Lalu ayat doa minta, Nabi minta. Wa idza marra bi ta'awudhin ta'awwadha, apabila lalu dalam ayat yang Nabi minta berlindung, ayat tu ayat menceritakan tentang minta berlindung daripada azab neraka, Nabi pun terus minta berlindung daripada azab neraka. Jadi Nabi interaksi dengan ayat-ayat tu. Bukan kata baca terus dak. Oh, dia baca kalau ayat ada minta, dia minta. Contoh dia kalau kita baca ni, fasabbih bismi rabb, macam kita baca dalam iza ja, fasabbih bis
Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kepada Tuhan kamu, mintalah ampun kepada Allah. Nabi apabila dia baca surah Idza Jaa ni sampai ujung, dia tak akan rokok, dia minta dulu. Pasal dalam ayat tu Nabi Allah suruh bertasbih, minta ampun. Nabi pun fasabbih bismi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nabi baca subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru Nabi rokok. Respon dengan ayat Quran tu. Sebab itu apabila ayat Idza Jaa ni turun, Nabi semayang, Nabi duk baca. Apabila fasabbih bismi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba, Nabi baca. Sayyidina Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa tuan hamba buat benda yang belum ni tak buat?" Kata Nabi, "Karena baru turun pada aku ayat Idza Jaa, di situ Allah suruh bertasbih, di situ Allah suruh minta ampun, sebab tu aku minta ampun." Macam kita duk baca anulah. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Kita pun baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Allah tanya dalam surah tu, bukankah Allah itu Tuhan yang maha bijaksana? Kita pun jawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, Allah itu Tuhan yang bijaksana dan saya menyaksikan benda itu ya Allah. Kita respon. Nabi pun baca ni. Sepanjang dia duk baca dalam semayang ni, kalau ada ayat-ayat suruh tasbih, dia tasbih. Ayat-ayat suruh doa, dia doa. Ayat-ayat minta berlindung, dia minta berlindung. Jadi bukan baca semata-mata baca. Summa raka'a, kemudian baru Nabi rokok. Faja'ala yaqulu, dan Nabi baca di dalam rokoknya subhana rabbiyal azim. Lama mana Nabi rokok? Kata Huzaifah, fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rokok Nabi itu lebih kurang Nabi berdiri masa baca tadilah. Tu dia apa jam rokok. Summa qala, kemudian Nabi bangun. Bangun daripada rokok, Nabi kata sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Summa qama, kemudian Nabi berdiri antara diri daripada rokok tu tawilan, panjang lama Nabi berdiri lepas daripada rokok tu, qariban mimma raka', lebih kurang sama panjang dengan masa dia rokok tak sah. Summa sajad, kemudian baru Nabi sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Nabi baca tasbih tu, fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, maka sujud Nabi itu lebih kurang panjangnya, lebih kurang masa dia berdiri daripada rokok tak salah. Jadi rukun-rukun fi'li pun bukan main panjang Nabi baca. Kita subhana rabbiyal a'la tu pun 3 kali tu pun panjang dah. Kalau mayang sunat pakai tak baca langsung. Itu Nabi lah. Ni kalau sahabat tak cerita, kita pun tak tahu. Huzaifah cerita ni baru kita tahu. Itu cerita dia tuan-tuan. Adapun terjemahan dia tu, maksud hadis tu, saya ada pindah-pindah sikit lah. Sebab saya rasa terjemahan tu kurang tepat. Cuba kita tengok 33 maksud hadis. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu katanya, pada suatu malam aku telah bersembahyang bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maka baginda membaca suratul Baqarah pada rakaat yang pertama. Aku berkata, kata lagu mana? Semayang bolehkah berkata? Maksud dia tu tambah berkata di dalam hati, bukan kata keluar. Ingatlah hati. Apa dia diingatlah hati, dia katalah hati dia, baginda rokok bila sampai ayat yang ke-100, dia diingat lagi tu lah. Lepas tu kitab kita ada tulis apa? Sehingga seterusnya. Tak ada. Sampai ayat 100, takat tu saja. Sehingga seterusnya tu tak ada. Dah sampai 100 nak seterusnya apa lagi? 110. Dah. Potong bang, sehingga seterusnya. Bila sampai ayat 100, Nabi akan rokok di situ. Aku menceritakan lagi, tak payah tu. Aku menceritakan lagi pun potong. Tu saya rasa tak berapa tepat terjemahan. Lepas tu, baginda bersembahyang dengan membaca suratul Baqarah dalam satu rakaat. Lepas tu ada tulis sehingga seterusnya. Tak ada hak tu. Sehingga seterusnya tak ada. Kemudiannya aku berkata di dalam hati juga. Katalah hati tu. Diingatlah hati dah. Bukan kata keluar. Baginda rokok sampai habis surah Baqarah, baginda rokok. Lepas tu dalam kitab kita ni, baginda rokok dan membaca ayat dari surah Al-Baqarah juga. Tak ada tu. Baginda rokok, habis surah Baqarah, dia diingatlah hati dia, Rasulullah akan rokok. Kemudian baginda membaca ayat dalam surah An-Nisa. Lepas Nisa tu tulis dan. Dalam surah An-Nisa, dan baginda membaca dengan ayat surah Ali Imran. Di situ tak ada dan. Dalam kitab kita ni, baginda membaca ayat dalam surah An-Nisa, baginda membaca dengan ayat surah. Dan baginda membaca dengan ayat surah Ali Imran. Itu benda-benda yang saya rasa tidak tepat terjemahan. Baginda membaca ayat itu dengan tartil dan tidak terburu-buru. Sekiranya baginda berjumpa dengan ayat yang mengandungi tasbih, baginda pun mengucapkan tasbih subhanallah. Sebaliknya, jika baginda membaca ayat-ayat yang mengandungi sesuatu permohonan, baginda akan memohon perlindungan kepada Allah daripada sesuatu yang tidak baik. Kemudian baginda rokok dan membaca subhana rabbiyal azim. Kemudian baginda rokok sama lamanya dengan baginda berdiri membaca surah-surah tertentu di atas. Selanjutnya baginda membaca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Lalu berdiri dengan begitu lama, hampir sama dengan rokoknya tadi. Seterusnya baginda sujud dan membaca subhana rabbiyal a'la, dan sujudnya juga lama sama seperti baginda berdiri. Itu bawah tu betul. Di atas tu yang kita kena perbetul sikit dan kena potong-potong sikit.
Saya baca sekali lagi. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu katanya, pada suatu malam aku telah bersemayang bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda membaca suratul Baqarah pada rakaat yang pertama. Aku berkata dalam hati. Ingat. Bukan kata keluar. Aku berkata di dalam hati, baginda rokok bila sampai ayat yang ke-100. Dia ingat hati lagu itulah. Sehingga seterusnya tu tak ada. Potong bang. Baginda rokok bila sampai ayat 100. Aku menceritakan lagi tu pun potong. Sehingga seterusnya aku mencerita lagi. Potong tu. Cerita apa? Baginda bersembahyang dengan membaca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Habis satu rakaat. Surah Baqarah tu habis dalam rakaat satu tu. Sehingga seterusnya tu pun potong. Kemudiannya aku berkata dalam hati. Dalam hati itu tambah. Baginda rokok. Dan apa roh? Dan membaca ayat daripada surat Al-Baqarah juga. Hak tu pun potong. Tak ada pun dalam matan hadis. Dan membaca ayat-ayat dari surat Al-Baqarah juga. Tak ada. Habis dah Baqarah. Kemudian di rakaat yang kedua. Bukan. Mana rakaat kedua ni? Rakaat pertama baru ni. Mana masuk rakaat kedua lagi? Satu rakaat tu pun 3 juz. 3 surah. Kemudian baginda membaca ayat dalam surah An-Nisa. Dan baginda membaca dalam rakaat yang berikutnya. Tak ada potong bang tu. Dan baginda membaca dengan ayat surah Ali Imran. Maknanya kita faham daripada hadis tadi, 3 surah ni duduk dalam rakaat pertama. Bukan rakaat yang kedua, bukan rakaat seterusnya. Kemudian baru Nabi rokok. Baru Nabi sujud. Baca subhana rabbiyal a'la apa semua. Itu banyak ni. Dia apa? Dia tambah yang tak kena. Kalau kita baca hak Arab tu, tak nampak pun kata banyak rakaat. Satu rakaat saja 3 surah tu. Kemudian baru Nabi sujud. Baginda membaca ayat itu dengan tartil dan tidak terburu. Sekiranya baginda berjumpa dengan ayat mengandungi tasbih, baginda pun mengucapkan tasbih subhanallah. Sebaliknya jika baginda membaca ayat-ayat mengandungi suatu permohonan, baginda akan memohon perlindungan kepada Allah daripada sesuatu yang tidak baik. Kemudian baginda rokok. Tu baru rokok. Mana masuk rakaat kedua lagi? Itu baru rokok. Rakaat pertama. Kemudian baginda rokok dan membaca subhana rabbiyal azim. Baginda rokok sama lamanya dengan baginda berdiri membaca surah-surah tertentu tadi di atas. Selanjutnya baginda membaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, lalu berdiri dengan begitu lama hampir sama dengan rokoknya tadi. Ni baru rakaat pertama ni. Seterusnya baginda sujud dan membaca subhana rabbiyal a'la dan sujudnya juga sama sama. Sujudnya juga lama sama seperti baginda berdiri. Sikit lagi kita baca. Pengajaran hadis.
Hadis di atas menerangkan kepada kita tentang perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersemayang sunat di waktu malam dengan cara yang paling sempurna, khusyuk serta tawaduk. Tawaduk tu bukan tawaduk, tawaduk. Lepas waw tu ada alif. Khusyuk dan tawaduk. Tawaw alif dot ain. Kedua, diharuskan kita membaca pada rakaat yang kedua, ketiga dan berikutnya dengan surah-surah yang berurutan secara tertib. Baik. Satu lagi hadis kita berhenti. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyus salati afdalu qala tulul qunuti. Ni Jabir bin Abdullah pula cerita Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat. Dia tanya Nabi apa? Dia tanya ayyus salati afdal. Dia tanya Nabi, apakah semayang yang afdal ya Rasulullah? Semayang lagu mana yang afdal, yang lebih baik? Nabi jawab, tulul qunut. Semayang yang panjang dan lama kita berkiam. Baca surah biar panjang sikit, itu yang paling baik. Tu yang Nabi baca satu rakaat sampai 3 surah tu. Sebab nak lama berdiri di depan Allah. Tulul qunut mana? Panjang berdiri di depan Allah. Qunut tu bukan baca qunut subuh. Qunut di sini makna berdiri. Mana kita baca surah-surah yang panjang. Ni duk balas qul huwallah dengan inna a'tayna ya. Tok Wan semayang tak ada surah lain. Kuliah tak mani baca. Cari lakum tak jumpa. Daripada Jabir bin Abdullah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai semayang. Semayang apakah yang lebih utama dan afdal? Baginda menjawab iaitu semayang yang paling lama seorang itu berdiri. Pengajaran hadis berdiri lama semasa semayang adalah lebih baik daripada lamanya rokok. Kita berdiri lama baca surah yang panjang. Semayang dia tak berdiri lama, tapi beratok nak beli benda buka puasa cukup lama. Duk nak buat 20 tu, beli nasi kandak. Aduh. Sujud dan lainnya. Sujud, rokok tu afdalnya lama berdiri. Kerana dengan berbuat demikian kita dapat membaca ayat-ayat Quran dengan panjang dan tertil. Allah. Orang yang rajin membaca Quran akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada membacanya ketika semayang ataupun di luar semayang. Memanglah Quran lebih-lebih lagi bulan Ramadan ni. Ya. Kena rajin baca Quran. Lepas subuh pagi-pagi, lepas semayang subuh tu baca sejih, baru rehat. Sejih kan lama 40 minit ya. Allahumma ja'alil Qur'an al-azim lana fid dunya qarina. Ya Allah, engkau jadikan Quran itu sebagai teman aku masa hidup ni. Kita minta dia duduk dengan kita. Kita duduk baca dia selalu. Baiklah tuan-tuan, kita berhenti pada hadis 34 dan insya-Allah kita akan sambung pada hadis 35 pula
pada kuliah kita yang akan datang insya-Allah. Dan saya sekali lagi saya ingatkan bahawa doa untuk kenali ni sama mana kita nak baca dulu. Sebelum kita mengaji hadis ni, kita baca dulu doa dia. Mudah-mudahan ada keberkatannya untuk kita semua dan mudah-mudahan kita dapat membaca dengan betul dan kita dapat menghafazkannya dengan betul. Dia hafal ni ada dua jenis. Satu al-hifzu, hafal. Yang satu lagi al-ihtifazu, mana terhafal. Hafal ni kita hafal. Nah, was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmus saqib. Kita doa apa itu? Was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmus saqib. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kita ulang sampai paling lama 40 kalilah. Kebiasaannya orang duk ulang 7-8 kali dah hafal lah. Itu dia panggil hafal. Ihtifaz ni dia tak hafal. Dia duk baca selalu sampai terhafal sendiri. Itu lagi bagus. Kita Fatihah, kita bukan hafal. Kita duk baca selalu terhafal sendiri je. Ihtifaz. Begitu juga doa-doa ni. Kalau kita duk baca selalu dia terhafal sendiri. Itu lebih lekat di kepala kita daripada hak kita hafal. Hak kita hafal ni kadang-kadang kalut sikit lupa. Kalau hak kita terhafal sendiri kerana kita baca Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minas sihhati dawamaha wa minal hak tu kita hafal. Rahmati syumulaha wa minal 'aishi arghadahu wa minal 'umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal fadli anfa'ahu. Itu kita baca, kita terhafal sendiri. Itu lebih bagus. Jadi kita minta doa untuk kenali ni, kita tak mau hafal, kita nak ihtifaz. Kita nak baca, kita baca terus. Dia terhafal sendiri. Mudah-mudahan ianya lekat di minda kita dan di hati kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidayna wa 'an jami'il muslimina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. InsyaAllah kita bertemu lagi. Aqulu qawli hadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.